Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sya'alillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Pada Fahizul kongsi madrasahnya surau Haji bin Hasan. Serta sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita lagi sekali dapat berada di rumah Allah ini untuk sama-sama kita imarahkan, kita tunaikan amanah sebagai hamba di hadapan Allah di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah istiqamah berterusan untuk kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Jadi dalam kesempatan ini kita sambung lagi daripada kitab Bertemu Janji Allah. Bab yang ke-14, manusia saling menyalahkan orang lain di akhirat. Ya, sedia maklum kita semua ni dihantar oleh Allah ke dunia untuk imarahkan bumi dan kita akan dibangkitkan semula. Disebut dengan hari ba'as, hari akhirat, di mana di sana nanti Allah akan himpunkan kita dan diberi balasan mengikut apa yang kita buat, yang kita lakukan semasa kita berada di atas muka bumi ini. Ini keyakinan kita. Pada tajuk dia, manusia akan salah menyalahkan orang lain namun di akhirat sana. Kalau kat dunia boleh lagi nak perbaiki. Kita tahu dah dia salah ikut orang, tersilap langkah, dia boleh U-turn, dia boleh ambil side lain pula. Tapi dah sampai di sana, inilah yang Nabi beritahu, Allah bagi tahu supaya kita ada persiapan daripada sekarang. Kita tidak terkejut, kita dah ada persiapan. Lepas tu kita serahlah kepada Allah, datang sembahyang, kita berzikir, kita baca Quran, kita buat benda-benda yang Allah perintah, jauh apa yang Allah larang, kita beriman dengan Allah. Maka itu di dunia buat dengan sepenuh hati, khusyuk dan ikhlas, insya-Allah. Pada terserahlah kepada Allah. Ditulis lagi dalam kitab ni, kata kita, tiada keluhan yang terdengar di padang mahsyar. Ini firman Allah. Tiada keluhan yang terdengar di padang mahsyar, melainkan setiap diri berkata, wahai diriku yang malang, aduhai alangkah malangnya diriku. Ini kepada siapa-siapa yang masih hidup, Allah bagi peluang masih hidup ni, dia tak ambil kisah, dia tak ambil poin, dia tak ambil peduli. Yang penting dia boleh hidup je. Di sana nanti semua orang yang ada masalah tadi tu, kalau dia hidup dunia, dia tak ambil kisah dengan agama, tapi kisah dengan syariat, dengan undang-undang, dengan
sirah Nabi, dengan sunnah Nabi, dia akan kata di sana nanti dalam bentuk penyesalan, wahai diriku yang malang. Aduhai alangkah malangnya diriku. Masing-masing duk kutuk diri. Dia minta jauh. Kata tuan kita lagi, hari kiamat juga dikenali sebagai Yaumul Jidal. Banyak nama kiamat ni. Yaumul Jidal. Apa dia Jidal? Jidal ialah hari di mana itu ada berlaku perdebatan. Jidal, perdebatan. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha." Surah Al-Azim, surah An-Nahl, ayat yang ke-111. Yang bermaksud, ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri berdebat membela dirinya sendiri. Bila di sanalah, di kiamat nanti, di mahsyar nanti, ada manusia yang akan berdebat membela dirinya sendiri. Orang dia nampak dia salah. Dulu kat dunia dia betul, dia segala-galanya. Dunia rasa betul, rasa okey, tak ada masalah. Rupanya dah tersilap. Betul lah, masa dunia ini kita kena sentiasa berhati-hati ya. Berhati-hati, berwaspada, kena bertekun, kena bersabar, kena bersyukur, kena nilai balik. Macam-macam kita kena buat perhitungan semasa berada atas muka bumi ini. Kalau kita nak masuk satu negara, satu negeri, satu tempat yang penuh dengan kesempurnaan. Jadi sebarang amalan yang tak ada kesempurnaan akan bermasalah pada hari itu. Itulah dihantarnya Nabi. Bukan je Nabi, ada pula Quran. Walaupun Nabi dah wafat, tapi Quran masih ada. Hadis-hadis Nabi masih ada. Para ulama masih ada. Tempat-tempat pengajian masih ada. Inilah peluang untuk kita rebut yang Nabi dah ajar tu. Rebut 5 sebelum 5. Satu dah tak ada dah. Muda belum tua. Kita ni peringkat veteran pakai dahaganya. Paling muda pun mungkin 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Tapi ada 4 lagi. Hidup belum mati, ada peluang, masih hidup. 8 belum sepik, masih 8. Sehat belum sakit, masih sihat lagi, boleh bergerak, boleh berjalan, okey lagi. Kaya belum mati, ada kaya lagi, ada baju, ada motor, ada basikal, ada kaya lagi lah tu. Belum miskin. Jadi 4 ni masih ada ruang yang Allah bagi kat kita. Mudah-mudahan kita terus bersyukur dan kita ambillah kesempatan Allah bagi ni. Di sana banyak pintu-pintu keampunan, pintu-pintu rahmat, pintu kebahagiaan, pintu ketenangan, pintu yang masih terbuka. Allah buka lagi ni. Jadi marilah kita rebut, ambil pintu-pintu itu, termasuklah dengan cara yang penuh dengan keikhlasan, dengan penuh keyakinan bahawa Allah yang suka pada orang-orang yang nak jadi yang terbaik, orang-orang yang abrar. Di mana ketentuan kita lagi setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Kita ni semua akan ke kubur masing-masing. Tempat di mana tak tahu, bila tak tahu, sebab apa tak tahu. Tapi kita semua akan masuk ke kubur. Tapi kubur tu ada ke, tak ada ke, kita tak tahu. Yang penting ada alam barzakh. Mati tu alam barzakh. Berpindah daripada alam nyata kepada alam yang terlindung. Transit untuk kita pergi ke mahsyar. Inilah tauhid, akidah yang kita kena pegang, kita satu cara hidup yang keyakinan. Atas nama yakin itulah kita hari ini kita beramal. Setiap amal kita buat ni, kecil ke, besar ke, semuanya akan dikira, diberi pembalasan. Allah Maha Adil. Diberi balasan. Dia orang Islam, dia seronok. Apa yang dia buat, Allah akan bayar balik. Allah akan bayar dengan syurga. Jadi kita kena rasa puas hati, rasa ceria, rasa seronok untuk beramal. Sebab Allah tidak pernah tidur.
Allah tak pernah leka. Apa yang kita buat, semuanya dicatat. Jadi mana kita buat yang baik sahaja, yang tak baik kita minta ampun. Kita minta kepada Allah agar diampunkan salah dan silap kita. Pada sebut tadi, kita semua akan dibangkit daripada kubur masing-masing dan dihimpunkan kepada mahsyar. Kita akan menghadapi kesulitan dan kesengsaraan disebabkan dosa-dosa. Kalau kita buat dosa, tak taubat, sengsara kita. Tapi kalau kita buat kebaikan, buat yang ma'ruf, buat benda yang abrar, yang Nabi suka, yang Allah suka, yang salah kita bertaubat, maka kita akan dikurniakan ketenangan, keseronokan, kebahagiaan, mula daripada alam barzah lagi. Raudhatum min riyadil jannah, akan sampai ke kubur-kubur kita. Raudhah ni dah taman-taman di taman syurga. Sebagaimana kita ada ni lah, ni kita berada di taman-taman syurga dunia. Tapi dia akan dikubur nanti taman syurga akhirat. Jangan sana nanti ada gaung-gaung raudhah min riyadil jannah, okey. Takut apa? Gaung-gaung neraka. Min hufratin niran. Itu tetap mahu. Masuk kubur je dah datang. Apa nama tu? Bentuk-bentuk yang mengerikan. Impitan kubur, ular-ular besar, seorang-seorang muka nakir, dipukul dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Yang lagi teruk ialah lembah neraka akan masuk ke kubur-kubur kita minta jauh. Sebab apa? Masa dunia dia hidup dengan dosa. Jadi kalau kita hidup dengan pahala, tak sama. Hidup dengan surau, hidup dengan jadah, hidup dengan orang-orang yang baik-baik, hidup dengan berzikir, hidup dengan bekerja dengan kerja yang baik, maka rezeki halal dan thayyibah, didik anak-anak dengan didikan yang baik, jaga keluarga dengan cara-cara yang diajar oleh Nabi, bermasyarakat dengan cara yang baik, ada sifat kasih sayang, tolong-menolong, tak ada sifat dengki, dendam, khianat, macam-macam itu tak ada. Jadi kita penuhi hidup kita dengan Allah, kita jaga, dengan masyarakat pun kita jaga, dengan anak sekitar pun kita jaga. Kalau kita buat ni, itu nama dia amalan baik, dan orang yang buat baik ni Allah akan bagi pahala, dan pahala itu menjadi asas dia akan mendapat nikmat bila dia mati nanti. Inilah keyakinan kepada kita yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Tapi kalau sebaliknya, dosa menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan. Bila orang tu mati berdosa, mereka di sana nanti akan saling menyalahkan orang lain yang didakwa sebagai penyebab berlakunya kejahatan diri. Dia kata, engkau lah dulu ajak aku, sokong kau buat kerja yang tak baik ni. Kalau politik tak baik, kalau bisnes tak baik, kalau makan tak baik, semua dia ajak ke kumpulan-kumpulan yang sentiasa melawan Allah. Ataupun yang campur aduk, semayang juga, puasa juga, tapi dalam masa yang lain dia makan benda yang haram. Dia tidak kisah dengan apa tu, dengan tutur katanya, tak kisah dengan pergaulannya. Semayang. Jadi semayang tu menjadi lawa lah. Sebab Allah kata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang sempurna akan jadi perisai, jadi penghalang orang tu dia buat benda jahat. Dia sembahyang je, dia tak akan buat jahat, atau dia akan segera bertaubat kalau dia buat jahat. Itu kalau dia sembahyangnya Allah terima. Kalau sembahyang Allah tak terima, atau tak sembahyang terbimbang, tak ada apa yang tapis nak halang kita untuk terlibat dengan benda-benda yang ditipu oleh syaitan. Betullah sebut tadi, di sana nanti orang-orang yang mati dan kena berdosa, dia tersalahkan orang lain. Anak-anak menyalahkan mak ayahnya. Anak-anak salahkan mak ayah pula kerana membiarkan mereka tanpa bimbingan. Itulah
Nabi ajar kita bagi mak ayah bimbing anak kita. Suruh dia semayang, ajar semayang masa umur 7 tahun lagi. 7 tahun. 10 tahun tak semayang, Nabi suruh pukul. Itu mana contoh didikan supaya kita ni mak bapak yang bertanggungjawab bagi nafkah pada anak, bukan makan minum saja, nafkah juga masalah ajaran agama, didikan agama, hukum hakam, akhlak, budi pekerti, cara bercakap, cara berhubung dengan orang lain, cara beribadat, semua dia mak ayah kena ingat. Jadi kalau tidak, anak-anak akan menyalahkan ibu bapa kerana membiarkan mereka tanpa bimbingan. Ikutkan kita, pastikan mereka ini jadi orang yang Nabi perintah tadi. Rakyat menyalahkan pemimpin. Rakyat pula menyalahkan pemimpin kerana melibatkan diri mereka dalam pemerintahan yang tidak melakukan hukum Islam dan seterusnya. Ramai rakyat. Betullah, pemimpin bukannya suatu keistimewaan. Pemimpin adalah satu tanggungjawab. Jadi mereka tak boleh seronok dengan pangkatnya, kedudukannya, kemewahannya, tak boleh seronok. Dia kena rasa takut sebagaimana Khalifah Ar-Rashidin. Apa Abu Bakar buat bila dilantik sebagai Khalifah? Apa Sayyidina Umar buat bila dilantik sebagai Khalifah? Apa Sayyidina Osman buat? Apa Sayyidina Ali buat? Ni. Sehingga mereka dijamin syurga. Jadi pemerintah, pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah, tempat dia di syurga. Tapi pemerintah yang jahil, yang jahat, yang khianat, yang penipu, yang buat masalah, dia akan bersama-sama dengan Firaun, walhamdulillah. Bersama-sama dengan Namrud. Dia tak bau syurga. Betul dengan menteri-menteri macam Haman, dia tak bau syurga. Dia penyokong kepada Firaun, penyokong kepada kebatilan. Jadi nak jadi menteri ke, nak jadi pemerintah ke, jadi sebagaimana Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, ini menteri keuangan. Sebagaimana kalau para Rasyidin tadi, Abu Bakar, Umar, Osman. Kalau itu sudah yang terbaik. Mereka akan mendapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan. Itulah antara pemimpin yang adil. Inilah seperti tadi. Kalau tidak, rakyat akan salahkan pemimpin atau pemerintah yang tidak taatkan hukum dan mengabaikan nasib mereka. Apa yang lebih menyedihkan, ialah manusia berdebat dan menyalahkan diri sendiri kerana tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Dia akan berdebat, akan salahkan diri, malahnya nasibku, celakalah aku. Itulah yang mereka sebut. Ni Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yang sebut oleh Allah Jadah tu. Wahai Tuhan, dah nampak dah, aku dah tengok dah dengar dah, minta rahmat semula ke dunia. Kami nak beramal, kami dah yakin dah. Ni betul-betul penyesalan dan kutuk diri. Mana mungkin hari itu dah nak balik ke dunia, tak ada dah. Dunia dah dihancurkan, dah kiamat dah. Akhirat bukan tempat beramal, akhirat tempat terima je. Darul jazak. Nak beramal ni dunia 60 tahun, 70 tahun beramal. 40 tahun beramal. Di sana tak ada peluang untuk beramal. Inilah katanya menyedihkan bila manusia berdebat dan salahkan dirinya sendiri kerana tidak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala semasa hidup di atas muka bumi. Ni, mari kita buka minda kita, buka fikiran kita, buka akal kita untuk kita nilai diri kita masing-masing. Jadi kalau setiap waktu untuk kita nilai, belum tidur, nilaikan diri kita, apa yang aku buat hari ini. Quran baca ke belum, derma ke belum, siapa kawan kita, bagaimana anak isteri kita cakap apa ke dia, apa makan minum kita, bila kita puasa, berapa hari dah kita puasa, ini semua sedekah, semua tu nilai balik. Banyak sunat, banyak mana, zikir banyak mana, tercek. Kalau kurang, insyaAllah ada ruang kita tambah lagi. Itu guna untuk kita berfikir dan berzikir. Berfikir sejenak
lebih baik daripada beribadat. Fikir sekejap untuk kita cek diri kita. Tu supaya kita ni jangan terlalu jauh kita menyimpang. Kalau jauh sangat payah kita nak mundur balik. Jadi kalau masih dekat, insya-Allah ada ruang dan peluang untuk kita kembali ke pangkal jalan. Inilah sebut tadi, di mana kalau tidak kena caranya, mati dan keadaan yang tidak baik, menyebabkan dia akan salahkan diri sendiri kerana tidak buat ketaatan kepada Allah. Sedangkan Allah telah menyediakan segala kemudahan hidup di dunia. Kemudahan banyak Allah sediakan di dunia. Ada macam-macam kemudahan. Tempat mengaji, Quran ada. Mana peluang kesihatan yang baik, kita boleh buat lagi. Terbuka untuk kita beramal. Yang jadi macam setengah tempat di Palestin, di India, ini mereka sedang diuji dengan tidak dibenarkan bertudung untuk ke sekolah. Kamu bukan nak sekolah, kamu buka tudung. Pelajar ke, kamu cikgu ke, kamu staf ke, nak masuk ke pejabat, nak ke sekolah, kena buka tudung. Langgar Islam dulu. Ini diskriminasi berlaku di setengah dunia hari ini. Dia berasa yang lama dah. Di India ada sekejap dia adanya tu lah. Di China macam-macam. Ni dunia. Jadi orang yang bertabah, orang yang bersabar, orang yang bersyukur, orang yang dapat hadapi semua tu, upah dia syurga. Memang dunia macam tu lah. Daripada zaman Nabi lagi. Orang Islam akan diseksa, dibunuh, dikhianati. Walaupun dah ada negara, Madinah dah ada dah, musuh banyak lagi dalam selimut. Abdullah bin Ubay tu musuh. Lebih jahat daripada Abu Lahab, lebih jahat daripada Abu Jahal, lebih jahat daripada puak-puak Hindu. Orang munafik ni tempat dia neraka paling bawah. Hindu atas sikit. Munafik ni dia tipu Allah, dia tipu Rasul, dia tipu orang beriman. Orang kafir memang dia kafir, dia tak tipu dah, memang dia kafir. Dia tipu, dia kata aku Islam, aku sembahyang, aku puasa. Dia tipu hidup. Jadi inilah sebenarnya hidup ni penuh dengan ujian. Jadi kalau tak nak ujian, jangan hidup. Hidup mesti ditimpa dalam pakai batu. Dan surah apa? Surah Al-Baqarah 155. Allah berfirman kan, surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat la'allakum wa basyiris sabirin." Sadaqallahu alazim. Allah menyebut dalam Quran itu, diuji dengan sedikit ketakutan, al-khawf takut, wal ju' kelaparan, wa naqsin minal amwal sikit harta, wal anfusi kematian, wa samarat tak ada buah-buahan, wa basyiris sabirin bagilah kesabaran, bagilah kabar gembira pada orang yang sabar. Jadi sabarlah. Bila bersabar akhirnya dimerdekakan. Keluarga Yasir, Sumayyah mati dibunuh oleh tuan dia. Dan kita bersabar dapat kamu syurga. Itu ya, Nabi sabar. Kuasa Allah dalam kuasa. Jadi itulah. Jadi nak buat bagaimana dunia ini tempat kita diuji untuk Allah nilaikan betul ke kita beriman atau kita bermain dengan agama. Siapa bermain dengan agama, maka dia akan rugi. Jadi agama bukan permainan, agama ialah cara hidup. Yang kita kena bersungguh-sungguh supaya kita bila mati nanti kita akan diberi oleh Allah kebaikan, ketenangan. Bukannya seksa, kehinaan dan juga pernah dengan kesusahan. Sahabat-sahabat sedang muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Betullah itu tadi Allah utus para rasul untuk memimpin kita ke jalan yang benar. Walaupun Nabi dah wafat, tapi hadis dia masih ada, masih dibaca oleh para ulama dan kita boleh dengar, kita boleh beramal. Quran masih ada, kita baca, kita boleh faham, kita boleh tadabbur, belajar. Namun segala kemurahan Allah itu tidak pernah dihargai. Yang kita bimbang kemurahan rahmat Allah yang Allah bagi macam-macam.
udara yang bersih, air yang bersih, bumi yang tenang, kehidupan yang penuh dengan nikmat-nikmat. Boleh makan, boleh minum, boleh tidur, boleh berjalan. Apalagi kita dapat nikmat iman, nikmat Islam. Tapi sebenarnya tidak dihargai, tidak dipeduli, tak kisah. Mereka sibuk dengan hidup semata-mata sebagaimana binatang. Itu takut makan minum, seronok je. Dosa pahala tak kisah. Namun segala kemurahan Allah itu tidak pernah dihargai, sebaliknya mereka menurunkan kehendak hawa nafsu yang sentiasa mendesak manusia supaya mereka merasa indah dan lazat terhadap segala kejahatan yang mereka seronok buat jahat, seronok tipu orang, seronok rasuah, seronok tipu, seronok khianat ni, seronok betul mereka buat maksiat, seronok duk hina orang pakai tudung, duk baling, duk takut-takut kawan, seronok jadi satu bahan kesukaan. Seronok buat benda maksiat, sedangkan seronok maksiat ni syaitan tu. Kita renung sama-sama. Seronok buat benda biasa, seronok berjudi, seronok bunuh orang, seronok langgar orang, seronok khianat orang. Ini seronok. Sedangkan benda-benda itu patutnya kita kena berhati-hati. Jangan sampai seronok tak bertempat. Manusia di muka bumi sering lupa diri sendiri. Lupa. Sedangkan Allah tidak pernah lupakan diri orang itu. Itu pelik. Kita lupa Allah, Allah ingat kita. Jadi marilah kita kembali. Betul, setiap hari semalam ada 5 kali kita kena wukuf, berhenti sekejap. Jalan macam mana pun, sibuk macam mana pun, bisnes macam mana pun, kita sibuk. Ahli politik, tak ada masa nak tidur, tak ada masa. Jumpa sana, jumpa sini, tapi kena bahagi masa. Paling kurang berhenti sekejap, wukuf. Zuhur berhenti sekejap. Lepas tu pergi kerja balik. Pergilah mana-mana tempat sama rakyat satu. Lepas tu Asar berhenti balik. Pergi balik lepas tu, jumpa orang lagi, bantu lagi sebagainya. Maghrib berhenti balik. Kalau itu okey. Ni dah tolong orang, tolonglah nak tolong orang benda baik nampak. Tapi bila tak semaya, tak ada masalah Allah, benda jadi jahat. Tak semayang, tak jaga aurat, tak puasa, tak buat benda yang wajib ni, yang tu jadi bencana. Nampak macam baik tapi merupakan maksiat. Lepas tu jangan kita utamakan manusia, lupakan Allah. Manusia dan Allah jangan diabaikan. Dua-dua itu penting. Inilah sebut tadi, mereka lupa diri sendiri, sedangkan Allah dah buat jadual untuk kita bertemu dengan dia. Di mana-mana pun Allah tak kisah. Yang penting berhenti 5 kali tu. Di masjid boleh, di surau boleh, berhukuk boleh, di pejabat boleh. Berhentilah kejap untuk berbicara dengan Allah, mengadu kepada Allah, bai'ah balik kepada Allah. Tiap hari semalam mesti paling kurang 5, lebih lagi bagus. 5 tu paling minimal. Dengan penuh kesempurnaan, jaga rokok-rokoknya, jaga sahabatannya. Itulah maknanya manusia itu sebagai khalifah dan hamba. Khalifah ni pemimpin, hamba ni dia dah kena takarrub kepada Allah, beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, namun akan tiba saatnya di mana manusia tidak mempunyai waktu untuk fikir perkara lain selain daripada fikir nasib isteri. Satu masa nanti tak ada dah masa nak fikir. Sekarang kita fikir macam-macam. Apa nak makan, nak tolong siapa, nak tolong apa, nak buat apa, ada macam-macam. Ada yang baik, ada yang jahat, macam kita fikir. Bila mati nanti tak adalah fikir untuk itu. Masing-masing duk fikir tentang apalah nasib aku yang akan berlaku sekarang ini. Itu ketika terhentinya segala usaha ikhtiar. Masa itu tak adalah usaha ikhtiar, tak ada buat apa dah. Sebab dalam masa hidup ni kita kena usaha ikhtiar untuk dekat dengan Allah. Jangan dekat dengan manusia saja, dekat juga dengan Allah. Satu masa nanti hilang semua. Allah akan hentikan semua aktiviti. Tak ada masa nak fikir untuk itu dah. Tu.
Selain daripada ketetapan takdir Allah Ta'ala pada diri mereka itu ketika dia ada di padang mahsyar. Masa tu siapa ada anak tak kena anak dah, siapa ada isteri tak boleh bantu dah, isteri tak boleh bantu suami, suami tak bantu isteri, anak dah, masing-masing aku, engkau. Semua pakai lari daripada kenalan anak beranak, mak ayah, pakai lari. Berapa takut mereka ni hari tu duk takut, bimbang, takut tak cukup amalan. Nak kongsi pun takut, kalau bagikan aku pula kena. Jadi masa tu duk jaga diri masing-masing. Semua duk fikir diri masing-masing. Nabi bersabda yang bermaksud tiada keluhan yang terdengar di padang mahsyar manakala tiap diri berkata, wahai diriku yang malang, aduhai alangkah malangnya diriku. Ini tadilah kepada yang hidup mereka memuja lalu melintang patah. Tapi orang-orang yang abrar, orang yang baik-baik, Nabi sebut ada 7 golongan yang selamat pada hari itu. 7 golongan. Pemimpin yang adil, pemuda yang besar dalam ketaatan Allah, lelaki yang hati tergantung di masjid, 2 lelaki yang berkasih sayang, bertemu dan berpisah kerana Allah, orang lelaki yang dirayu oleh perempuan untuk buat jahat, aku takut kepada Allah, orang yang bertaubat waktu malam sampai mengalir air mata dia, dan yang ketujuhnya orang yang menderma bersedekah apa yang tangan kiri bagi, tangan kanan pun tak tahu, ikhlas. Ada 7 golongan yang Nabi kata mereka ini tenang, sangat bahagia, seronok, tak ada apa pun yang mereka hadapi, mereka seronok daripada mula mati sampai ke syurga. Tapi yang lain ambil. Di mana ada ruang bagi orang-orang yang tadilah pemimpin yang baik, yang masih baik, tapi jangan jadi jahat. Hati tergantung kat masjid, hati dia seronok ke? Walaupun dia balik rumah, hati dia ada kat masjid, tinggal kat situ hati dia. Tapi kita bimbang ni, kita datang masjid, hati kita kat rumah, terbalik. Jangan. Kita kena hati kita duduk kat masjid. Lepas ni maghrib ni, lepas ni subuh ni, dia standby je. Seronok je jumpa kawan-kawan, dapat bersilaturahim, dapat jumpa ni, seronok. Dapat berdialog dengan Allah. Ni Nabi kata orang ni 7 golongan ni akan rasa bahagia bahawa Allah jaga dia, walaupun hari itu hari yang penuh dengan apa? Kengerian, ketakutan. Tempat khas VIP Allah bagi kepada mereka tempatnya di mahsyar bersama dengan nabi-nabi, bersama dengan syuhada, bersama dengan siddiqin dan orang soleh-soleh. Bersama tu. Walaupun dia bukan nabi, tapi dia khalifah yang baik. Dia hati dia tergantung di masjid. Hati dia ikhlas bila menderma. Dia tak akan buat jahat walaupun digoda, dirayu. Dia tak takut kepada Allah. Menangis bila dia bertaubat. Ini ada sifat 7 golongan yang mereka ni tak akan sebut. Tak ada kata malah nasibku, celaka, tak akan sebut. Jadi kita kena bersedia untuk jadi pemimpin yang adil. Paling kurang ibu bapa yang adil pada anak-anak kita. Pemimpin yang adil pada ayah dia dan sebagainya. Kita jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam gema keluhan, duk merayu-rayu tadi tu, duk putus diri tu masih di padang mahsyar, hanya Rasulullah SAW seorang saja yang tidak mengeluh terhadap masalah dirinya. Dia pemimpin, pemimpin yang adil, ketua kalau pemimpin lah. Dan orang-orang yang tadilah yang tidak mengeluh terhadap masalah diri masing-masing, mereka dah ada di sana jaminan daripada Allah. Allah dah jamin, Nabi sebut tadi akan dapat pertolongan. Dan Nabi akan terus menyebut ummati, wahai umatku. Perhati Nabi kepada umatnya. Jadi kita lah umatnya ni. Jadi kalau umat kena ikut sunnah Nabi. Kalau sahabat dia jumpa Nabi dan dia beriman dengan Nabi, beramal, itu sahabat. Kita bukan sahabat, kita umat. Quran boleh. Quran jadi sahabat kita boleh. Kita ni sahabat Al-Quran. Baca Quran, tadabbur Quran. Memang kita ni sahabat Quran. Orang yang sahabat Quran akan mendapat syafaat daripada Quran. Jadi Quran yang ada kat kita sekarang ni, jangan sampai kita tak ada masa langsung nak pegang. Cari masa, peganglah Quran. Walaupun nak baca tak boleh.
Pegang juga, pegang, tengok, renung. Dia bersebutlah. Kok boleh sebut? Kalau boleh sebut, sebutlah walaupun merangkap belajar. Masa belum terlambat. Masa belum terlambat, selagi kita masih sihat. Kalau kita masih tak ada nafas itu, tapi kalau yang mendapat halqah ni, itu dah terlambat dah. Merebutlah peluang untuk kita menjadi sahabat Al-Quran, sahabat masjid, sahabat surau, sahabat sejadah, sahabat mimbar. Ada kita jumpa mimbar, duduk depan mimbar. Itulah ada peluang. Sebab itulah disebut tadi, wahai umatku, Nabi sayang pada kita ni, wahai umatku, betapa perhatiannya Nabi kepada umatnya sejak dari dunia hingga kepada mahsyar. Dia panggil lagi wahai umatku, tapi umatnya tak kisah, tak nak ambil tahu. Yang mana mahsyar ni mereka tak ingat nasib yang dihadapi oleh umatnya. Keranalah mahsyar kita nak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menceritakan pertemuannya dengan seorang alim Yahudi yang telah mulai Islam bernama Ka'ab al-Akbar. Kisah Sayyidina Umar. Ka'ab ni namanya al-Akbar, arti tuan guru, itu tuan guru Ka'ab. Orang Yahudi tapi mereka alim. Ka'ab ni tuan guru Ka'ab. Beliau amat alim, beliau amat mendalam kitab Taurat dan juga amat mendalam kitab Injil. Dua kitab dia mendalam, dia pakar. Kitab Nabi Isa dan kitab Nabi Musa. Sedangkan umat Arab belum datangi sebarang kitab dari langit kecuali telah turunnya Quran. Masa itu orang Arab tak ada lagi kitab. Mana Yahudi dan kami ada kitab dululah. Kecuali setelah turunnya Quran, lepas itu baru turun Quran. Oleh itu Umar ketika bertemu dengan Ka'ab, beliau minta nasihat daripada tuan guru tadi, orang Yahudi tadi, yang beriman kepada Allah. Wahai Ka'ab, berikanlah suatu peringatan yang menggerungkan aku terhadap Allah Ta'ala. Dia baca kitab, dia orang yang alim. Sungguhnya hatiku selalu dalam keadaan lalai. Tolonglah berikan semangat kepadaku. Tolonglah kejutkan aku daripada jiwaku yang sedang tidur ini. Ini Umar khalifah. Bukan dia merendahkan diri. Jumpa orang alim, minta orang tu, guru tu, tolong dia, kejutkan, dia sedang tidur jiwa sekarang. Khalifah yang di syurga, itu rendahnya diri dia. Jadi perintah Umar itu sangat menarik, walaupun beliau ketika itu sebagai khalifah, bergelar Amirul Mukminin, ketua orang yang beriman, ketua. Namun beliau minta nasihat daripada Ka'ab dengan nasihat yang boleh menyendarkan hati daripada lalai. Kita lalai. Umar bukan Nabi, bukan maksum, tapi dia khalifah. Umar juga minta nasihat yang boleh menggerakkan jiwanya yang disebabkan masih tidur. Selain itu beliau juga minta ditiupkan semangat untuk terus berjihad menegakkan agama Allah. Itu Sayyidina Umar siap malam tak tidur, berjalan ke kampung, ke luar bandar melihat rakyat dia, jaga amanah. Tu bagaimana kita pula macam mana kan? Kita baca kisah ni, tadabbur, kita ambil maklumat, ambil keinsafan. Sikap Umar yang demikian jujur mengakui berbagai kekurangan yang ada pada dirinya sehingga tidak segan minta nasihat. Inilah contoh peribadi yang tinggi, mempunyai kaitan dengan kedudukannya sebagai Amirul Mukminin, satu jawatan tertinggi dalam sebuah negara Islam ketika itu. Jadi mudah-mudahan kita yang lemah ni, yang di akhir zaman ni, jadikanlah apa yang kita baca ni sebagai satu ingatan kita bersama, jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada azab neraka, insya-Allah mudah-mudahan. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.